أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita boleh tunai lagi ibadat. Dan kemudian syukur adalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnianya dapat kita bersama lagi pengajian kita darah kita penawar bagi hati pada kali yang ke-8. Jadi assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ucapkan selamat kepada semua faedah, penuntut ilmu di sini dan ditengok dia live kita saat itu. Alhamdulillah, sambung lagi pengajian kita pada muka 12. Hari ni pada muka 12. Dah, letah bagi tah. Duk tertengah cara bab halidah lagi deh. Kemudian kata pula, yang katanya, dan seperti berbantah-bantah dan berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Dan seperti ni panggil atas pada katanya, berdusta yang menyakiti kawan roh. Sana lagi lah atas sana. Atas pada katanya, seperti berdusta yang menyakiti akan orang lain, maka iaitu dosa besar. Atas pada muka 10 sana deh. Maksud daripada bawah misal lagi. Tu dosa tu panggil buat menyakiti orang lain lagi. Saat itu iaitu masuk le golongan dosa besar ni, ya katanya. Dan seperti berbantah-bantah. Berbantah-bantah ni itu dikatakan bersoal jawab yang sia-sia. Itu makna kanak dengan katanya berbantah-bantah ni, yakni bersoal jawab yang sia-sia. Hidup tanya menanya ikut se berkarut, benar tak ada faedah langsung hidup tanya. Tu. Dan berkata-kata, atas pada katanya berbantah, yakni dan berkata-kata, duk cara-cara panggil, duk berbicara, duk cara, berkata-kata ni mana kata duk cara, berkata berbicara saat itu pada barang yang tiada memberi faedah. Tu. Tu kena beringat lah. Kecek soal jawab ikut se, tahu gapo tu duk cara pada barang yang tiada beri faedah. Tu. Duk cara pada barang yang tiada beri faedah saat itu, yakni pada dunia dan pada akhirat. Tu. Tu. Ialah belaka tu. Duk cara pada barang tak ada faedah langsung. Iaitu pada dunia pun tak ada memberi faedah, dan pada akhirat pun tak ada memberi faedah juga. Tu duk cara. Dan demikian jugalah pada perbuatan pun seperti jugalah. Kata memberi faedah saat itu, tak ada memberi faedah, yakni pada dunia dan pada akhirat. Demikian juga perbuatan. Tu masuk jugalah. Duk buat main ikut sip, sakut pauk dengan pada dunia pun tak. Tak ada faedah langsung atas dunia ni, dan pada akhirat pun tak juga. Tu masuk dah. Tu. Itu dikatakanlah, katanya berbantah-bantah saat itu duk soal jawab yang sia-sia. Dan hidup cara pada barang tak ada beri faedah. Itu masuklah katanya, tak molek jugalah. Dia katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil dalil dia kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Min takluk mazhur khabar muqaddar, tarkuhu tu mubtada muakhar dah. Tu. Artinya ya kata, setengah daripada keelok Islam. Tu. Min husnil Islam saat itu dia kata. Dia katanya setengah daripada keelokan Islam. Keelokan ni dengan makna setengah daripada keelokan, yakni setengah daripada kesempurnaan iman. Tu. Keelokan Islam yakni kesempurnaan iman. Hanya disebut Islam padahal hendak dikandaki dengan dia saat itu iman. Sebut kata keelokkan Islam, tapi hak yang nak saat ni ialah keelokkan keelokkan iman, bukan nak keelokkan Islam. Sebutkan, seolah katanya sebutkan lafaz Islam, tapi murad nak kepada makna iman. Tu. Dia kata setengah daripada keelokkan Islam, yakni setengah daripada kesempurnaan iman. Tu. Setengah daripada kesempurnaan iman saat itu, dia katanya setengah daripada keelokkan Islam seorang itu, yakni setengah daripada kesempurnaan iman seorang itu, meninggalkan ia akan barang yang tiada memberi manfaat akan dia pada dunia atau akhirat. Tu.
Seperno dia saat ni setengah daripada keelok ke setengah daripada keseperno ime bagi seorang kita saat itu ya katanya meninggalkan ia kan seorang saat itu. Tinggal akan bare yang tiada memberi manfaat. Tak memberi manfaat akan dia akan seorang saat itu. Tinggallah benda tak ada faedah bagi kita wah. Sedekah. Kata tak ada beri manfaat saat itu pada dunia atau akhirat. Masuk belaka tu. Tu. Sebab apa kena tinggal? Tu barang tak ada beri faedah, tak ada beri manfaat pada dunia dan akhirat saat itu kita kena tinggal. Sebab apa? Duk kacau buat saat itu. Kerana duk kacau buat benda hak sia-sia itu. Tu. Seolah kata kita saat itu duk kacau buat akan waktu yang kita sangat berharga. Tu. Kita kena masa kita yang berharga saat itu. Masa yang Allah Ta'ala wi kita saat itu. Pada hari, siang hari, pada malam lagi saat itu. Ada harga. Seolah kata kita saat itu. Tinggal saat itu mana kata kita buat akan masa yang sangat berharga pada kita dah. Tinggal benda tu. Tak ada buat saat itu. Jika cari buat benda saja saat itu mana kata kita saat itu. Kita kena masa yang berada harga pada kita saat itu. Tu. Meninggalkan ia akan barang yang tiada manfaat akan dia akan seorang saat itu pada dunia dan akhirat. Tanda situ sikit dia katanya tu meninggalkan saat itu yakni kerana memasuki dan memperbuat yang sia-sia itu. Tu. Kerana memasuki dan memperbuat yang sia-sia itu. Tu. Iaitu membuang akan waktu yang sangat berharga. Kerana memasuki dan membuat dan memperbuat yang sia-sia itu iaitu membuang akan waktu yang sangat berharga. Tu kanlah dikatakan saat itu. Tu. Kalau lah kita kacau duk buat juga gitu masuk kita saat itu duk kacau buat benda sia-sia seolah kata kita duk buat akan masa kita yang bersangat harga pada kita saat itu. Tu tak leh lah. Saya lah masa kita saat itu. Tu setengah daripada yang katanya setengah daripada kesempurnaan imej seorang saat itu tinggallah benda tak ada faedah saat itu pada dunia dan akhirat. Habis. Dan seperti mengadu-ngadu atas sana belakang lah. Atas pada katanya seperti berdusta yang menyakitkan lagi. Atas sana lagi pada muka 10. Dia katanya dan seperti mengadu-ngadu. Termasuk bagi hak dosa besar belaka tu. Hidup mengadu. Ngadu ni kalau bahasa Arab panggil namimah. Namimah. Kalau mengupak ni panggil ghibah. Ya ada perbezaan antara dua tu. Ya ada beza namimah. Ghibah pun ghibah ni mengupak kecek. Ya makna tak ada tekah mana tapi ada perbezaan dia rasanya itu. Ya katanya seperti mengadu-ngadu. Mana? Katanya mengadu saat itu. Masuk dalam bahagian dosa juga saat itu. Sabda Nabi SAW berdasar dengan hadis Nabi katanya la yadkhulul jannata namamun. Artinya tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Tiada masuk ke dalam syurga. Kecek di sini panggil dengan kecek dengan apa? Dengan terlebih mubalaghah pada nak menakuti daripada kita tu masuk daripada neraka. Orang yang wahai mengadu saat itu. Mana kata tak masuk dalam syurga, masalah katanya masuk dalam neraka. Tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu. Yakni perkataan yakni perkataan ini terlebih mubalaghah. Yakni perkataan ini terlebih mubalaghah pada menakuti daripada perkataan masuk neraka orang yang mengadu-ngadu. Tu makna gitu. Yakni perkataan ini terlebih mubalaghah pada menakuti daripada perkataan masuk neraka orang yang mengadu-ngadu. Nak menakut lagi. Seolah katanya orang dia sangat takut. Orang duk wahi kecek, orang duk wahi mengadu-ngadu mengupak mengacau saat itu. Seolah tak nak menakut lagi. Nakut lagu mana sehingga katanya Nabi saat itu tak boleh masuklah orang saat itu di dalam syurga. Orang saat itu, orang yang wahi ngadu-ngadu saat itu. Tu tiada masuk ke dalam syurga orang yang mengadu-ngadu, tak boleh nak masuk. Tak boleh nak bahulah. Tu takut tu.
Menceritakan dia ke hadis ini. Menceritakan dia ke ini hadis. Boleh juga. Oleh Al-Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim. Nak menceritakan hadis ini. Imam Bukhari cerita saat itu daripada Huzaifah. Ambil daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Dan sungguhnya telah ittifaq ulama atas bahawasanya. Dia kata pula. Dan sungguhnya. Dan sungguhnya telah ittifaq ulama. Bulak suara fak ulama atas bahawasanya mengadu-ngadu itu. Fak ulama kata ni. Dosa besar. Ada kaca dah. Tu ulama dah ittifaq dah tu. Kaca mengadu-ngadu sana itu. Mengayu-mengayu. Sangat panggil tu. Ngacung deh mengadu ni. Dah ngacung lah. Soalan tauhid ngacung. Orang baik ngacung. Itu dimasuk ke golongan fak dosa besar. Tu ulama dah ittifaq. Habis. Iaitu apa? Mengadu-ngadu itu dosa besar tu. Domain di situ. Iaitu mengadu-ngadu itu dosa besar saat itu. Memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah. Tu mengacung dah ya. Tu nak ayat katanya makna mengadu tu apa? Memindahkan perkataan. Yakni menyampaikan perkataan jahat. Tu makna itu dah. Memindahkan perkataan yakni menyampaikan perkataan jahat. Memindahkan perkataan yakni menyampaikan perkataan jahat saat itu. Setengah manusia. Memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah. Memindahkan perkataan setengah manusia yakni setengah manusia yakni setengah orang. Setengah manusia yakni setengah orang. Kepada setengah yakni setengah yang lain. Kepada setengah yakni setengah yang lain pula. Makna kata kita siapa perkataan tak malak saat itu kepada satu setengah orang saat itu. Tu kepada setengah orang lain. Gitu ayat ha dia boning kepada demo nu. Gitu kecek ha tak molek gitu benar tak molek. Gitu ayat benar tak molek bagi demo. Gitu mengacau-ngacau ngadu-ngadu saat ni tu. Itu dikatakan makna mengadu saat ni tu. So, sebab apa dikatakan? Tu gitu pinahkan lagu tu saat itu. Gitu katakan pinahkan perkataan setengah manusia kepada setengah saat itu. Ilak situ. Ilak pada katanya memindah saat itu. Kerana tujuan membinasakan antara mereka itu dan menjadikan mereka itu berkelahi. Tu ya tujuan dia. Ya. Punya pasal saat itu. Kaca duk ngadu-ngadu, duk ngacung-ngacung hademo saat itu. Kerana tujuan membinasakan. Kerana tujuan yakni maksud ngacung. Maksud ngacung saat itu. Ialah membinasa antara mereka itu. Mereka mana? Mereka itu manusia saat itu. Tukih dia saat itu. Tujuan dia saat itu maksud dia kan cedok mengacung saat itu. Nak punahkan di antara mereka itu manusia. Nak punah gimari. Dia berdeki gimari saat itu. Dia mengacung lah. Boh becing sikit-sikit. Dia kecek hademo saat itu. Jadi demo tu sudah tak molek. Jadi balah di antara dua tu. Itu dikatakan makna mengacung. Dan menjadikan mereka itu manusia saat itu berkelahi. Dia berbecing dia disedak sangat molek juga. Masuk becing sikit, masuk bergarai sikit, masuk sakat sikit, tak kena dah. Cak-cak gimana? Molek. Molek kan? Kelahi dah halu dah. Tu. Itu dimaknakan makna ngacung. Mengadu-ngadu saat itu. Habis. Adapun memindahkan perkataan. Dia kata. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka. Yang dipindahkan perkataan kepadanya maka wajib ia tiada masuk ia dalam mengadu-ngadu yang dilarang. Tu saya kata tu. Adapun memindahkan perkataan memindah juga hidup siapakan perkataan saat itu setengah manusia kepada setengah manusia lain saat itu. Dah. Ayah Hazah tu kacak tu. Adapun memindahkan perkataan yakni memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengah manusia yang lain saat itu. Untuk apa? Hidup kacau pindah. Hidup siapa perkataan lagu tu? Kerana nasihat bagi mereka. Untuk nak nasihat dia. Nasihat ni makna apa nasihat? Nasihat ni ialah iradatul khairi lil ghairi. Itu makna nasihat. Kerana nak nasihat. Kerana kehendak nak tunjuk kebaikan saat itu bagi yang lain. Nak mencari kebaikan demo saat itu untuk dia nak tu rajin nak buat saat itu tu. Memindahkan hidup siapa ke perkataan saat itu kepada setengah perkataan kepada orang lain saat itu kerana nak sihat. Kerana nak sihat, menasihat saat itu bagi mereka.
Mereka mana sifat yang dipindahkan perkataan kepadanya kepada mereka saat itu. Tu. Mereka tu. Mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya kepada mereka saat itu. Tu. Salah katanya. Tu duk pindah perkataan kerana nak tunjuk tujuan molek bagi remote tu saat itu. Itu dikatakan maka wajib iyo gapo. Ia memindah perkataan saat itu. Nampak remote seorang saat itu jatuh re kepada hukum syarak. Tak ada ni ada seperna mana duk hari saat itu ada lupa lak tak ingat kepada Allah Taala ni ada galik lalai kepada manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu giduk nasihat dia saat itu. Giduk royak pindahkan perkataan itu saat itu. Salah tadi ni ya. Saat itu duk ngadu dicik ngacau-ngacau dicik dia katanya si Umar saat itu Allah tak ada mulut gaji buat mana ibadat. Duk jadi pai-pai tam ngaji pun tak ambuh. Bagi cik saat itu giduk pindah perkataan itulah. Giduk royak demo tu giduk royak pula. Tu. Salah tabe giduk royak dicik tu. Tu panggil kerana nak nasihat. Untuk demo ni jangan dipindahkan perkataan kepadanya. Nak jadi molek. Tu. Itu maka dia katanya maka wajib ia memindah perkataan saat itu tiada masuk ia gapo. Ia memindah saat itu di dalam mengadu-mengadu yang dilarang. Tak masuk dalam mengadu syarak redak. Kita mengayuh hak kepada benda molek. In khairan fa khairan lah. Jika molek saat itu balas akan molek. Tu. Masuk dalam molek saat itu tak ada apa-apa lah. Habis. Dan ketahuilah olehmu. Lagi. Dan ketahuilah olehmu. Dia kata bahwasanya lidah itu. Kecah lidah lagi ni. Bahwasanya lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Tu ni atas lidah ni bahaya. Dia katanya bahawa lidah itu sebanyak-banyak anggota. Banyak anggota bahasin buat kerja banyak sekali. Dan sebesar-besarnya daripada kejahatan. Nak timur benar tak molek semua serba-serbi itu main pada lidah tu. Tu. Dia katanya nak boleh timur kejahatan orang seorang tu dengan sebab lidah. Tu. Timurkan kejahatan seorang itu dengan sebab lidah itulah lebih banyak daripada anggota yang lain. Tu makna gitu dah. Dia kata sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya daripada kejahatan yakni kejahatan seseorang dengan sebab lidah itu kejahatan seseorang dengan sebab lidah itu lebih banyak daripada anggota yang lain. Tu makna dia dah. Tu nak katanya sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besarnya saat itu daripada kejahatan. Iaitu dengan makna katanya kejahatan seorang nak boleh tubik, nak boleh ada saat itu lebih banyak daripada anggota yang lain. Dengan sebab lidah ning lah. Nak dipunuh nama tu. Tu. Nak boleh berdamai, nak boleh juru, nak boleh orang, nak boleh aling orang saat itu dengan sebab lidah tu. Habis. Maka dia kata, maka lazimkan olehmu akan memelihara lidah. Lazimlah kita saat itu. Kena jagalah saat itu. Jagalah lidah kita saat itu. Dan tiada menolong akan dikau atas sejahtera daripada kebinasaannya. Malaikat mengasingkan diri daripada manusia. Allah ni payah. Dia kata. Dan tiada menolong akan dikau. Tak ada apa-apa nak boleh tolong kita. Saat itu. Tak ada benda pun nak boleh tolong kita. Tak nak tolong atas sejahtera. Yakni atas selamat dan terpelihara lidah. Tak nak gitu. Atas selamat. Atas sejahtera yakni atas selamat dan terpelihara lidah kita saat itu. Tak boleh benda apa-apa nak boleh nak tolong. Di atas sejahtera. Iaitu lidah kita nak selamat. Lidah kita nak pelihara saat itu. Nak jaga daripada apa-apa. Tak boleh. Tak boleh ke apa? Tiada menolong saat itu. Daripada kebinasaannya. Kebinasaan lidah. Lidah tu nak punuh saat itu. Nak selamat lidah kita saat itu payah daripada nak membunuh saat itu. Nak buat lagu mana nak selamat nak lidah kita saat itu. Terpelihara daripada kebinasaan je kata ni. Syekh dia kata ni. Tak ada benda apa-apa pun tak boleh nak selamatkan lidah kita. Nak jaga lidah kita daripada jatuh daripada benda tak molek. Benda kebinasaan. Apa? Jalan hak nak tolongkan lidah kita tu selamat daripada jatuh kebinasaannya. Malaikat mengasingkan diri daripada manusia. Ni payah ni. Mengasingkan. Malaikat mengasingkan diri daripada manusia. Boleh tak kita? Asing kita tu. Daripada manusia. Cara nak selamatkan. Perkara yang nak menolongkan. Perkara yang nak selamatkan lidah kita daripada jatuh benda tak molek saat itu. Iaitulah dia katanya kena mengasingkan diri.
Daripada manusia. Makna katanya kita kena duk sok tak boleh duk kali daripada manusia. Tapi tu setengah daripada setengah tu tu duk bukit tu. Sebab kalau duk kali dah. Duk dalam masyarakat tak lepas daripada kena kecek hak weh. Nak kecek hak tu sikit, hak ni sikit, tengok tu sikit pasal nak kecek dah. Lepas tu jalan nak selamatkan lidah saat itu mengasingkan diri daripada manusia. Tu. Maka perkataan mengasingkan saat itu ya khilaf ulama lah. Setengah ulama katanya afdal kita tu kena bercampur dengan manusia ya kata. Tu. Kerana kalulah kita duduk di kalangan manusia saat kita bercampur dah. Banyak kebajikan pula ya kata. Belah dia mau kecek hak kita. Mana kata kebajikan boleh kita semua. Tu setengah ulama ya katanya afdalnya kena bercampur dengan manusia. Cara dia saat itu. Tapi setengah ulama yang kata kena uzlah kerana nak selamat, kerana nak sejahtera daripada kejahatan. Mengasingkan yakni tanda gitu. Yakni ini ada khilaf ulama. Yakni ada khilaf ulama pada kata mengasingkan saat itu. Yakni ada khilaf ulama kata setengah. Ini ada khilaf ulama kata setengah. Afdal bercampur gaul. Afdal bercampur gaul. Tu molek dia saat itu kita tak boleh nak asing. Cara nak pelihara kita lidah kita daripada selamat daripada kebinasaan. Cara yang pertama ulama royak saat itu kita kena duk campur gaul dengan manusia. Kerana banyak kebajikan. Tu. Kerana banyak kebajikan. Tu. Padanya derak tu. Derak dia kata ada khilaf ulama kata setengah afdal bercampur gaul kerana banyak kebajikan padanya. Lagi Dan kata setengah afdal uzlah. Dan kata setengah afdal uzlah. Kerana sejahtera daripada kejahatan. Dan kata setengah afdal uzlah. Kerana sejahtera daripada kejahatan. Itu cara dia nak jaga saat itu. Nak asing dulu je lah. Baik tu bagi orang warak. Duk bukit dah sini. Nak selamat lidah daripada jatuh benda tak molek. Nak selamat lidah kita daripada kata demo duk bukit sini. Kata berau. Tak dosa atau berau. Kata kau orang lah tu dosanya. Dia duk bukit. Nak kacak dengan dia. Dah. Duk dengan manusia ni tak jadi ni. Lepas tu cara nak selamat lidah kita saat itu daripada jatuh kebinasaan. Setengah lama kata kena duk campur gaul dengan manusia. Dia kata. Banyak kebajikan. Boleh kita saat itu. Kalau dah demo duk boleh kacak hak kita. Kita lah boleh kebajikan. Tapi kita nak dak kacak siapa hak yang demo duk kacak siapa masuk lingkup kita benda tak molek sana. Takut orang nak sabar ya. Tu takut nak jadi masalahnya. Habis tu setengah ulama katanya uzlah sini dia kata. Nak selamat saat itu uzlah sini. Beda. Dia meninggalkan dia. Tu saat ni dia kata mengasingkan diri daripada manusia. Dia meninggalkan atas pada katanya mengasingkan. Cara nak selamat tak ada perkara lain nak boleh selamatkan lidah kita daripada nak jatuh benda tak molek. Malaikat meninggal mengekalkan dia. Malaikat mengekalkan dia. Lagu mana mengekalkan dia? Yakni banyak berdiam daripada berkata-kata. Walaupun di dalam bercampur gaul berhimpun dengan manusia. Tu makna gitu, tanda gitu. Mengekalkan dia, yakni banyak berdiam daripada berkata-kata walaupun di dalam bercampur gaul dan berhimpun dengan manusia. Perak itu. Tu makna katanya mengekalkan dia. Cara nak molek sekali. Cara kita mungkin nak naik bukit. Takut nak duduk dengan manusia. Tu kena duduk lagi golongan kaum masyarakat kita ni lah. Pas cara kita nak selamat lidah kita tu daripada jatuh benda tak molek kita kena ngekal dia. Lagu mana? Banyak berdia-dia daripada berkata-kata. Senyap wi banyak daripada kata. Dia mau kata lagu mana kita saat itu dia. Wi ada sikit lek kata banyak lek dia. Walaupun di dalam bercampur gaul dan berhimpun dengan manusia. Tu walaupun kita duduk dalam kampung masyarakat kena dengan ramai-ramai sekalipun. Tu kita kena dia banyak. Kecek sikit-sikit dia. Kecek banyak salah banyak. Apabila salah banyak dosa apa banyak? Tak ingat lagi kitab Minhajul Abidin yang katanya idza kasura kalamuhu kasura zunubuhu. Apabila kecek banyak dosa akan timbul banyak. Tu. Sabit tu dia katanya mengekalkan dia hak itulah terlebih molek dia kata. Jalan nak selamatkan lidah kita daripada nak jatuh daripada kebinasaan. Hak itulah nak tolong lidah kita saat itu iaitu kita kena kekal di dalam dia. Senyap jadi banyak.
Kata jadi sikit. Walaupun kita duduk dengan demo banyak sekali pun. Habis. Sabit tu Sayyidina Abu Bakar saat itu. Dia teh lidah dia saat itu. Dia teh lidah dia saat itu. Ada sejarah, ada kisah. Yang katanya Sayyidina Abu Bakar saat itu pun. Tak boleh juga nak saat itu. Apabila dia duduk dengan sahabat ramai-ramai. Dia kalangan sahabat ramai-ramai saat itu. Dia saat itu. Sayyidina Abu Bakar tu khalifah yang pertama. Dia ada khalifah saat itu. Kena kecil tengok. Tengok apa dah. Orang yang duduk mereka dia. Giduk samruak tu, samruak ni. Lidah saat itu dia nak jaga dia. Saat tak suwi kecek banyak. Banyak let dia sekali. Dia buah batu dalam mulut Sayyidina Abu Bakar. Tu. Masa yang mereka jadi khalifah Sayyidina Abu Bakar saat itu batu dalam mulut tak ada semua. Tu. Sebab apa? Takut apabila kecek tu baik tu takut jadi kot lain ya. Dia khalifah. Tu. Dapat nak teherkan lidah saat itu daripada terlancarkan lidah, terlancarkan mulut daripada kecek yang tak cocok kepada demo. Cara nak jaga saat itu ia batu dalam mulut tu Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu jatuh demi jatuh daripada Sayyidina Abu Bakar. Lepas tu orang tiru Sayyidina Umar pun supaya tu juga. Sayyidina Umar tu dia panggil khalifah yang kedua daripada Sayyidina Abu Bakar pun supaya tu jugalah dia saat itu. Cara nak menahan lidah dia, nak selamatkan lidah dia daripada jatuh daripada kebinasaan, dia bohlah anak batu saat itu dalam mulut. Tu. Patut nebel tu menelon ni boleh nak buat buat tu tak boleh. Tu tengok Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Cara yang mereka saat itu, boh nak batu dalam mulut. Nak selamatkan lidah dia saat itu daripada jatuh dari kebinasaan. Tak nak banyak dia daripada berkata. Lah ni banyak kata, dia sikit. Tu dia ada masalahnya. Duk tak ada la demo, duk tak ada wa demo, duk tak ada. Wassalam innalillah. Tu je banyak tu. Dah, ni tak katanya duk timbul fitnah banyak sekali. Saat itu dengan sahabat lidah banyak sekali. Dan anggota yang 7 saat itu dengan sahabat lidah ni banyak sekali. Tiba benda tak molek pun dengan sahabat lidah ni. Nak boleh hadir orang molek pun dengan sahabat lidah ni. Nak boleh hadir jahat orang saat ni pun dengan sahabat lidah ni jugalah. Dia kata, mengekal dia saat itu, malaikat pada ketika berhajat, kepada berkata-kata. Nak kecek banyak boleh dia kata. Malaikat pada ketika berhajat kepada berkata-kata. Nak kecek banyak boleh. Tengok masa, tengok ketika mana. Seperti berlajar. Berlajar, yakni berlajar ilmu. Seperti berlajar, yakni berlajar ilmu. Dan mengajar. Tu. Belajar saat itu, nak kecek. Dan mengajar pun senang kecek juga. Dengan surah, kenapa. Itulah ketika dia maaf. Bolehlah kita saat itu berkata-kata banyak daripada dia. Dan memberi nasihat. Tu supaya jugalah nak nasihat kepada orang-orang saat itu pun dia berhajat kepada nak kecek banyak Nak nasihat ke orang pergi duduk senyap. Itu tak ada masalah tu. Tak ada buku. Nak nasihat pergi duduk menung. Kecek podok. Tu habis. Apa tu? Daripada kuasa bersembah. Tak serak kita. Dia kata bersembah oleh Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tu. Dia kata bersembah oleh Muaz. Bersembah ni tanyalah, bukan sembah rokok sujud macam tu. Bersembah oleh Muaz, yakni akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Muaz itu menjabat dia tu sahabat. Nabi dah sembah. Soalah tak nak tanyalah kepada Rasulullah. Tanya kan? Dia kata, "Hei Rasulullah." Ni Muaz tanya Rasulullah. "Berpesan olehmu akan daku." Tu. Pesanlah gapo-gapo tak dewe kepada fak kita ni ya Rasulullah. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah. Berpesan olehmu akan daku. Tu. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah. Mengeluar ni dengan makna kena. Tu. Mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya. Tu. Mengeluar ni makna kata gitulah. Heret lidah tu baik. Tu. Tu. Muaz bin Jabal saat itu bangun sembah minta soal kepada Nabi. Hei Nabi pesan kepada kita semua dan segala sahabatmu semua saat itu. Maka mengeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lidahnya, lidah Nabi. Nabi heret lidah tu baik. Tu. Lagu mana nak ayat apa situ tu? Lidah mana yang maha mulia, lidah Nabi yang maha mulia saat itu. Tengoknya. Muaz bin Jabal minta Nabi saat itu berpesan. Setelah tahu siap lah benda molek-molek lah kepada sahabat dia.
royaklah benda apa-apa, benda hak bisa nasihati kepada fok sahabat dia. Maka Nabi saat itu mengeluarkan akan Rasulullah SAW akan lidah dia yang maha mulia. Tuh, takut mana? Nabi nak tunjuk jaga apa situ. Tuh. Nabi salah kata nak tunjuk tiada apa. Tak salah katanya. Gini, tanda pada kata tanda sendiri. Tanda pada katanya maka mengeluarkan oleh Rasulullah akan lidah saat itu. Yakni ini menunjuk tiada apa? Tiada terpeduli menjawab dengan perkataan. Ada kata begini buat apa? Yakni menunjuk tiada terpadan. Terpadan itulah terpadan menjawab dengan perkataan. Terpeduli saat itu makna tak peduli, tak padu, tak padan. Tak terpadan menjawab dengan perkataan. Soalnya katanya Mu'ad bin Jabal minta bin Nabi saat itu soalnya terpesal lah apa-apa. Tapi Nabi saat itu tak padan nak jawab dengan perkataan. Tak royak. Orang tak padan nak royak tubik dengan perkataan. Dah. Itu makna gitu. Yakni menunjuk tiada terpadan menjawab dengan perkataan. Bahkan ia menambah dengan perbuatan. Iaitu ia mengeluarkan lidahnya. Iaitu ia Nabi saat itu mengeluarkan lidahnya yang mulia. Maka menunjuk bahawa ia mengeluarkan lidahnya yang mulia. Maka menunjuk bahawa urusan lidah. Maka menunjuk bahawa urusan lidah saat itu. Yakni memeliharanya sangat payah. Dan sangat berat. Tergelincir kepada kejahatan dan kemaksiatan daripada lidah itu. Tergelincir kepada kejahatan dan kemaksiatan daripada lidah itu. Sangat mudah terjadi daripadanya. Sangat mudah terjadi daripadanya. Tengok Nabi salah katanya. Tak pandai nak royak dengan perkataan. Hanya dengan buat dengan perbuatan juga. Tu. Buat tubik lidah dia saat itu yang maha mulia. Seolah kata nak nunjuk, kata nak isyarat katanya. Allah. Nak jaga daripada lidah saat itu. Nak wis selamat, nak jaga dia saat itu payah. Tak sewi jatuh pada kejahatan, tak sewi jatuh daripada kemaksiatan, itu sangat payah. Nak jadi dengan tak molek dengan dia saat itu sangat banyak. Tu. Sampai tu Nabi katanya, tak mengeluarkan oleh Nabi SAW saat itu akan lidahnya yang maha mulia. Kenapa? Kerana tak sepak. Tak sepak nak royak dengan perkataan. Tak royak nak royak tak habis. Nak saya tak habis. Tu. Itu dikatakanlah. Habis. Dan bersabda ia Nabi lagi. Dan bersabda ia Rasulullah. Dia kata tahan olehmu atas angka akan ini. Tu. Dia kata tahankan, yakni peliharakan olehmu. Tahan, yakni makna kata peliharalah olehmu atas engkau. Tu. Tahan olehmu, yakni peliharalah olehmu atas engkau saat itu. Akan ini. Atas engkau akan ini yakni lidah. Ya so kita saat itu jagalah di atas diri kita tu. Fak kita semua tu di atas fak kita semua saat itu pelihara jaga. Pelihara apa? Akan ini yakni lidah. Lagu mana? Arti ini saat itu. Lidah. Rajak mana ini? Yakni lidah. Arti ini saat itu lidah. Arti ini saat itu lidah engkau. Lidah mana? Yang seperti lidah engkau ini, hendaklah engkau tahan akan dia daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Tu. Dia katanya lidah engkau. Lidah mana? Yang seperti lidah. Tu. Yang seperti lidah aku ini. Tu makna kata Nabi kata tahanlah oleh lidahmu
Tu semua faedah kena jaga akan ini salah Nabi dah. Nabi pegang lidah dia saat itu salah katanya nak menunjuk kata katanya suruh kita saat itu peganglah lidah kita, jagalah lidah kita saat itu. Fakmu semua seperti ku jaga lidah dia Nabi saat itu. Dia pegang salah katanya tehelah lidah dia saat itu. Cara nak jaga lidah pegang, menehe. Salah pegang saat itu salah kata menehelah lidah kita saat itu daripada nak jatuhkan kejahatan dan kemaksiatan. Sebab Nabi wayak katanya nak jaga lidah saat itu nak Nabi pesan. Nak suruh Nabi pesan saat itu Nabi tak sempat nak wayak. Kerana banyak perkataan. Hanya Nabi buat dengan perbuatan kan? Ambil lidah dia pegang dah. Salah katanya cara nak pegang nak jaga lidah saat itu ialah kita menahankan lidah kita saat itu daripada jatuhkan kemaksiatan dan kejahatan. Tu ni ayat katanya Nabi buat tata dia soalan tu boleh hukum situ tu. Tu cara dia nya. Tahelah olehmu atas angkat ini Nabi kata. Artinya lidah engkau. Lidah mana? Yang seperti lidah aku ini. Lidahmu sepengal lidahku. Pas cara nak jaga, nak pesan saat itu. Nak selamat daripada lidah saat itu. Menahan. Pegang. Mana kata pegang. Nabi katanya menahanlah lidah kita. Daripada jatuhkan. Daripada kejahatan dan kemaksiatan. Habis. Hendaklah engkau tahan akan dia dari berkata-kata. Ya kata saat itu. Hendaklah engkau tahan akan dia akan lidah saat itu daripada berkata-kata. Berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Tu caranya ngok Nabi royak saat itu. Tu. Mu'ad saat itu seolah tanya Nabi, suruhlah pesan lah apa tapi Nabi kata buat tubik lidah. Tak nak pesan apa. Kalau kecek banyak pun jadi salah banyak. Tu. Cara salah kata ni Nabi isyarat situ cara nak jaga lidah daripada selamat daripada jatuh kejahatan dan kemudaratan. Itulah pegang ke lidah kita. Iaitu nahilah lidah kita. Itulah lebih selamat sekali lidah kita saat itu. Habis. Dia katanya hendaklah engkau tahan akan lidah daripada berkata-kata. Berkata dengan perkataan yang dilarang. Nah tak molek. Nah dilarang saat ni kita jaga lidah kita. Dia makan juga dengan benda apa? Benda yang sia-sia. Benda sia-sia saat itu masuk juga. Sungguh perkataannya cara nak jaga, nak tahankan daripada lidah kita saat itu pada jatuh benda tak molek. Saat itu dia banyak sabit kitab ni katanya hendaklah engkau tahan akan lidah tu daripada berkata-kata. Kata dengan perkataan yang dilarang. Benda tak molek Cara kita saat itu nak jaga lidah kita saat itu jaga lidah kita daripada berkata-kata benda tak molek Benda hak syarat larang. Demikian jugalah benda hak sia-sia. Kenapa? Kerana Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaku khairan aw liyasmut. Liyas. Apa tak ingat dah hadis dia kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut mut aw liyasmut. Maksud tak silap lah. Tu. Barang siapa beriman lah ia man saat itu. Adalah ia beriman dengan Allah dan Rasul pada hari akhirat. Maka hendak katalah benda molek dan atau dia. Tu. Tu mana katanya perkataan dilarang saat itu masuk juga benda sia-sia. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memegang ia akan lidahnya. Dan berkata ia inilah yang mendatangkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Tu tengok saya nak kata saat ni. Berapa minit dah? 44 minit dah. Tak sampai setengah, tak sampai sejam lagi dah. Gugup dah ni mak kita ni. Lagi sikit lagi dah. Tu bimbing duk gugup ni. Takut gilak, takut hujan, takut gugup. Dia katanya dan adalah tanda-tanda sikit pada kata perkataan yang lagi tu tanda yakni demikian juga yang sia-sia. Masuk boleh bawa kata perkataan yang dilarang yakni demikian juga yang sia-sia. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kerana sabdanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Aw kama qala dah. Tu habis. Tu sebagai dobit teh. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar. Sikit lagi. Dan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata lagi tak ni katanya. Sayyidina Abu Bakar ni dia kata.
memegang ia Saidina Abu Bakar saat itu. Pegang akan lidah Saidina Abu Bakar saat itu. Dan berkata ia Saidina Abu Bakar. Dia kata, inilah yakni lidah aku ini. Tanda gitu. Inilah yakni lidah aku ini nih. Tu. Pegang lidah dia kata terhadap kepada lidah dia kata inilah nih lidahku ni nih yang mendatangkan. Yang mendatangkan. Tu. Yang mendatangkan yakni dan menjatuhkan. Tu makna dua lah. Yang mendatangkan yakni dan menjatuhkan. Lidah dia ni lah hak yang nak bawa masuk, hak yang nak mendatangkan dan nak menjatuhkan akan daku pada segala tempat kebinasaan. Tu. Yang mendatangkan akan daku. Dia panggil lidah pak. Dia kata ni. Lidah ni lah yang mendatangkan akan daku saat itu. Dan lidah ni lah yang nak menjatuhkan akan daku. Mendatang tak luk situ. Pada segala tempat kebinasaan. Ni tu payah tu. Dengan sebab lidah tu lah. Nak jatuh lah ke mudaratan. Nak jatuh daripada kebinasaan. Dengan sebab lidah tu lah. Tu saya nak membakar saat itu. Berkata oleh syair. Tu. Berkata oleh syair. Oleh syair. Itu yang walik wak penyair. Atau nak ayat kata syair ni kena kepada penyair. Dia kata kena. Luka dengan sabak lembing sembuh dengan mudah. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Tu. Luka dengan sabak lembing sembuh dengan mudah. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Tu. Tu syair dia. Dia kata luka dengan sabak lidah. Saat itu luka dengan sabak lembing. Luka dengan sabak lembing. Dia katanya luka dengan sabak lembing sembuh dengan mudah. Yakni hilang dengan mudah. Tu. Sembuh dengan mudah yakni hilang dengan mudah. Tu gitu luka Kena pisah, kena po, kena tu, kena ning. Ning dia kata dia luka dengan lembing. Hok. Tu. Dia luka dengan mata-mata senjata itu ya katanya. Dan lain lagi lah. Tu. Dia luka dengan lembing atau pisah kau. Itu ya katanya sembuh dengan mudah. Mana kata hilang mudah, tak ada payah. Tetapi tiada sembuh, dia kata. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan. Yang dilukakan lidah. Tetapi tiada sembuh yang dilukakan lidah. Makna katanya luka dengan lidah ni payah sekali nak hingga. Tak sama dengan luka dengan mata-mata senjata saat itu. Mana pisah, bajak kau luka dia mudah sembuh tak banyak minggu hingga. Tapi luka dengan lidah saat itu Allah payah sekali. Syekh ni nak ayat apa ni? Syekh ni nak ayat katanya jahatnya lidah saat itu. Jahatnya lidah. Payah dia saat itu. Makna katanya luka dia saat itu payah sekali nak sembuh. Dia tak sama dengan luka dengan alat senjata. Tu. Betul kita saat ini kena berhati-hati, kena jaga-jaga dan melihara daripadanya lidah saat ini kena pelajagalah. Tu nak kecek pun nak kata orang saat itu. Itu kita tak tahu. Zahir demo tak apalah nampak molek. Tapi batin demo saat itu dia tak tahu nak fikir apa. Dengan sahabat kita duk kecek sikit sebanyak. Tapi hidup cetuh dengan hati dia saat itu. Hak tu kita tak tahu. Hak tu lah kita takut. Hak tu ada takut. Hak dengan anak-anak dia saat itu, adik-adik tu. Waktu baik ni sedap lah orang waktu baik. Tapi lah orang dengar saat ni tu kita tahu batin dia saat itu. Dia nak rasa lagu mana. Sebab tu dia kata Syekh ni kata luka dengan lembing sembuh mudah. Tapi luka dengan lidah saat itu payah nak sembuh. Nak isyarat katanya kita saat itu kena berhati-hati menjaga dan memeliharanya lidah. Tu nak ayat itu. Kan nak ke Syekh tu. Habis. Setengah je. Dia kata sikit lagi. Masa pun tak sapa lagi. Tapi power ni masa tak ada gerak mana ni. Masa nak beradu dulu dah. Minta maaf penutup itu mau hendak tengok saat itu. Dia kerana kita ada baca kitab 2 masa. Masa ke 2,5 pun kita ada baca juga kitab. Lepas tu masa ke 4,5 saat itu kita pun buat baca rumah juga dengan cara darah kita betul live. Semasa 2,5 saat itu kita baca dengan cara umum. Sikit sebanyak ada hak kita lah.
Pasal dia lah. Habis kata kalau kita tak masa nak baca sejarah sana, kalau tak masa apa agak maaf lah penuntut itu ilmu mana duk tengok sana tu. Tu. Oleh kerana kita saat itu dah sehari saat itu kita baca kitab 2 masa. Pas baca 2 masa boleh puasa saat itu dia tak biasa lah. Dia tak biasa kan dia akan rasa katanya letih dah penat. Lebih-lebih kita baca-baca lek betul. Baca lek pagi, ya ada kerja tak ada nak buat. Tak ada. Ya ada kerja sikit sebanyak. Itu dikatakan baca kitab boleh puasa, gitulah. Ya. Atau orang maaf lah kita nak buat sekat ni dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya perkataan yang baik itu mendatangkan pertunjukan bagi segala anggota. Dan perkataan yang jahat itu mensebabkan akan jahat segala anggota. Tu perkataan molek habis segala anggota. Tu baik perkataan tak molek habis anggota kita. Habis. Kami katanya dan hendaklah engkau ingat wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.